Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, kelas matematik PDPR 1K pada 7 bulan 2 ke 9 ke 10 sejam ya. Jadi cikgu rekod lah kita punya PDPR hari ni. Okey, apa yang kita belajar, apa yang kita nak belajar hari ni adalah subtopik 1.3 pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, pastikan kamu ada buku teks masing-masing dah boleh rujuk buku teks. Okey, jadi apa yang kita belajar hari ini adalah macam mana mewakili pecahan positif dan pecahan negatif dalam pada garis nombor. Pada garis nombor. Okey, are you ready? Siapa boleh respon tak? Dengar tak suara cikgu ni? Hello? Okey, kalau boleh buka mic respon dengan cikgu. Matematik memang kena respon macam ni. Kalau senyap je macam tu, cikgu tak tahu kamu faham ke tidak. Okey, so kita teruskan. Kita teruskan. Bagaimanakah anda mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor? So yang pertama kita tengok kat sini. Ini adalah aktiviti kalau nak tengok. Okay, yang kedua. Okay, yang ni cikgu nak highlightkan. Okay, perwakilan pecahan pada garis nombor ialah sama seperti integer. Okay, kita dah belajar integer kan? Okay, sama seperti integer. Integer tu apa integer? Integer adalah nombor selain daripada nombor perpuluhan dan juga nombor pecahan. Okey, ini kita pecahan saja. Hari ini pecahan saja, bukan integer. Okey, subtopik ini adalah pecahan iaitu pecahan positif dan juga pecahan negatif. Pecahan positif tu apa? Pecahan positif ialah pecahan yang lebih besar daripada sifar. Lebih besar daripada sifar. Iaitu pecahan positif. Manakala pecahan negatif ialah pecahan yang apa? Yang kurang daripada sifar. Yang warna kuning ni kurang daripada sifar. Kat mana sifar? Okey, sifar adalah dalam garis nombor ada sifar ni sepadan ya. Okey, jadi yang di sebelah kiri, sebelah kiri sampai ke hujung ini adalah nombor negatif bagi pecahan. Dan sebelah kanan adalah nombor positif. Nombor positif bagi suatu pecahan. Okey, nampak tak? Atas tu. Okey, macam mana kita nak wakilkan pada garis nombor? Okey, contoh kat sini soalan 9. Okay, contoh saya bagi soalan 9. Okey, pertama sekali, apa yang perlu kamu buat pertama sekali? Kita buat garis lurus. Okey, garis lurus. Okey, garis lurus kemudian kita letak kat tengah-tengah ni adalah sifar. Okey, kita start dulu dengan sifar. Okey, dapat soalan contohnya soalan contoh 9 ni kita kena pasti mana satu positif, yang mana satu negatif. Okey, yang positif. Pecahan negatif 1/2 positif, pecahan 1/4 adalah positif. Kenapa dia positif? Sebab dia tak ada simbol negatif depan dia, dia tak ada tolak. Tak ada tolak jadi nombor pecahan ni adalah nombor positif. Okey, macam mana kita nak tahu pecahan tu negatif? Bila ada tolak di bahagian hadapan pecahan iaitu negatif 3/4 dan juga negatif 1/2. Okey, dah kena pasti. Bila kita dah kena pasti daripada soalan mana satu positif dan mana satu negatif. Okey, kita tengok pula bahagian penyebut. Penyebut tu apa penyebut? Penyebut adalah nombor di bawah ni. Nombor bawah ni. Nombor bawah ni penyebut besar dia adalah 4. Nombor besar dia adalah 4. Jadi macam mana kita nak tahu, kita nak letak nombor ni dekat mana?
Okey, pastikan semua soalan ni kamu samakan penyebutnya. Okey, jadi langkahnya kita kena samakan penyebut. Okey, 1/2 ni. Okey, 1/2 nak samakan dengan 4 kena darab dengan 2. Bila bawah darab 2, atas pun kena darab 2. Bila bawah darab 2, atas pun darab 2. Sama juga negatif 1/2, bawah darab 2, atas pun darab 2. Kenapa darab 2? Sebab kita nak samakan penyebut. Okey, sebab kita nak samakan penyebut. Okey, bila kita dah darab tu, jadi kita buat langkah seterusnya di mana kita terus tukarkan dia kepada penyebut yang baru, iaitu 2/4. 1/2 bila kita darabkan 2 dapat 2/4. 1/4 ini daripada soalan. Seterusnya negatif 3/4. Dan last sekali negatif 2/4. Macam mana cikgu dapat 24? Sebab cikgu dah darab 2 terus. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Okey, bila kita dah tukarkan, bila kamu dah tukarkan kepada dia punya penyebut yang sama, jadi kita pergi kepada garis nombor yang kita buat tadi. Okey, clue dia dekat mana? Clue dia awak tengok penyebut. Penyebut dia ada berapa? 4. Maka ada 4 sengatan di sini. 1, 2, 3, 4. 4 sengatan. Sebelah kanan untuk nombor positif dan sebelah kiri pun sama. 1, 2, 3, 4. Okey. Sebelah kanan untuk nombor positif, sebelah kiri untuk nombor negatif. Okey, jadi jom kita masukkan nombor ni. Kat mana kita nak masukkan nombor-nombor ni? Okey, kita tengok dulu yang nombor positif. Selepas kosong, selepas kosong, awak letak per bawah ni semua per 4. Per 4, per 4, per 4 dan per 4. Setiap sengatan tu per 4. Okey, termasuk juga dengan sebelah kiri tapi dia ada negatif. Negatif per 4, negatif per 4, negatif per 4 dan negatif per 4. Okey, so kita nak letak nombor pula. Nombor apa kita nak letak? Okey, biasanya bila nombor 1, bila kosong, lepas kosong kat sini nombor 1, 2, 3, 4. Ikut susunan macam biasa. Macam nombor integer biasa. Lepas kosong, 1, 2, 3, 4. Okey, kalau negatif, nombor negatif. Okey, negatif bermula daripada kosong, letak negatif 1. Tak 1, 2, 3, mana 2 ni? 2, 3 dan 4. Okey, jadi kat mana soalan ni berada? Soalan ni tengok 2/4. 2/4 mana 2/4? Ini dia 2/4. Okey, buat kotak. Okey, cikgu ni tak ada pembaris. Kalau kamu buat kemas-kemas kat buku. Okey, 2/4. Okey, kat mana 1/4? Di sini. Ni 1/4. Okey, jumpa dah 1/4. Negatif 3/4. Okey, di sini. Negatif 3/4. Negatif 2/4. Okey, sebelah dia negatif 2/4. Okey. Jadi faham dah macam mana kita nak buat garis nombor bagi pecahan? Jelas tak? Hello, jelas tak? Jelas. Okey, so respon Okey, jadi dekat sini adakah dah selesai ni cikgu? Kamu tengok, adakah kita buat jalan kira macam ni dah selesai? Okey, belum. Ni belum selesai. Kenapa belum selesai? Sebab mana ada 2/4 dalam pada soalan. Tengok soalan. Soalan ni. Mana ada 2/4? Tetapi ada 1/2. Sebab tu kamu kena kecilkan semula ikut daripada soalan. Macam mana nak kecilkan semula? Macam tadilah. Bila tadi ni 2/4, macam mana kecilkan jadi 1/2. Cuba tengok penyelesaian kat bawah, sebab tu bawah ni adalah 1/2. Sebab dia tukar, dia ambil soalan negatif 1/2 daripada soalan ni, daripada atas ni. Pastikan soalan besar dia sama dengan jawapan kat bawah ni.
termasuk dengan positif 1/2. Okey, 1/4 ni betul daripada soalan ada, negatif 3/4 pun betul. Okey. Tu cara nak jawab. Okey, seterusnya seterusnya nanti yang ini latihan yang kamu kena buat nanti Latih diri 1.3 A. Ada A dengan B. A dengan B ada 2 soalan je. Okey, jadi dekat sini kalau kamu tengok sini, okey cuba tengok dia punya penyebut kat bawah ni. Penyebut kat bawah ni paling besar berapa? Penyebut kat bawah ni nombor paling besar berapa? 10. Ya, 10. Kalau 10, maksudnya ada berapa sengatan yang kamu kena buat? Apa maksud sengatan tu? Berapa sengatan yang kamu kena buat? Apa sengatan tu? Sengatan tu yang ni daripada kosong ni. Ni kosong ni, sengatan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kena ada 10. 10 sebelah positif dan 10 sebelah negatif. Ada 10 sengatan. Jadi bawah ni semua kena jadikan 10 bawah ni semua jadi 10. 5 darab 2, 10. 1 darab 2, 10. Yang 2 macam mana nak jadikan 10? 2 macam mana jadi 10? Darab berapa? 5. Darab 5. 2 darab 5, 10. 1 pun darab 5 1 darab 5, 5 lah. Atas darab 5, bawah pun kena darab 5. Okey. Jadi cuba tengok langkah yang cikgu bagi tadi sama saja samakan penyebut. Kemudian tengok penyebut dia, kalau penyebut dia 10, ada 10 sengatan ni. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, untuk soalan B, paling tinggi dia sebutan dia nombor 6. Jadi ada 6 sengatan dia. Okey cikgu, macam mana nak selesaikan kalau soalan ini adalah pecahan bercampur? Okey, tak ada masalah. Kalau pecahan bercampur, tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar. Macam mana nak tukar pecahan tak wajar? Berapa kau tukar pecahan tak wajar ni? Kamu dapat berapa? Boleh respon tak? Macam mana nak tukar pada pecahan tak wajar? Darab tambah kan? Darab tambah. Atau kalau kamu guna kalkulator, kalau kita guna kalkulator, kamu ada kalkulator tak? Ada. Okey, kalau kita guna kalkulator ni pun dah boleh tolong kamu kirakan kat mana, macam mana jadi pecahan ni. Okey, pecahan ni kalau kita nak guna kalkulator ni, macam mana kita nak tukarkan nak buat bentuk pecahan. Okey, yang pertama, cuba tengok soalan yang cikgu kuningkan ni, iaitu negatif 1/2/3. Okey, mula tekan negatif. Kat mana butang negatif? Kat mana butang negatif? Cikgu nak tunjuk. Nampak tak? Nampak tak ni? Ni. Nampak nak pernah cikgu tunjuk dekat skrin ni, belakang cikgu ni. Tu ada dalam kurungan ada tolak. Ni adalah butang negatif. So tekan kat situ. Okey, tekan kat situ akan keluar negatif. Ini bukan tolak, itu adalah negatif. Okey, kemudian tekan 1. Tekan nombor 1 bawah ni. Okey, kat mana pecahan? Macam mana nak jadikan dia pecahan tu? Awak pergi kat ni, A, B per C. Butang di atas tolak tu A, B per C. Tekan kat situ sekali, dia akan keluarkan bentuk L. L terbalik ni. Macam bentuk L ni. Okey, L ni maksudnya per lah pecahan. Okey, kemudian tekan nombor 2. Tekan pecahan lagi A, B per C dan tekan 3. Okey, jadi macam mana nak baca kalkulator kalau dia macam ni? Ini dibaca seperti dalam soalan lah. Negatif 1 ni duduk depan, nombor sebagai nombor bulat depan. 2 ni nombor di atas dan 3 ni sebagai penyebut di bawah. Jadi negatif 1, 2 per 3. Okey, bila kita dah tekan macam tu, so kita tekan sama dengan, macam mana kita nak tukarkan pecahan ni kepada pecahan tak wajar. Okey, tengok baik-baik. Awak tekan ni apa nama ni?
Tekan shift sekali dan tekan pecahan A, B per C. Kita akan dapat yang belakang ni D per berapa tu? D per C. Okay, so kita tekan shift, ada simbol S kat atas tu dan tekan A, B per C. Jadi dah tukarkan untuk kamu. Ini adalah pecahan. Ini adalah pecahan siapa ni? Tak wajar. Pecahan tak wajar. Okey, pecahan tak wajar. Jadi dapatlah kat sini negatif 5/3. Kalau ada dua dia macam ni, negatif 5 ni duduk atas, 3 ni duduk di bawah. Kalau ada ada 3 nombor macam ni, okey, dengan 1 ni duduk depan, 2 ni duduk atas, 3 ni duduk di bawah. Kat mana nak dapat butang pecahan? Dekat ni. Ni. A, B per C ni pecahan. Kalau kita tekan sekali lagi, dia tolong kamu dapatkan dalam bentuk titik perpuluhan. Tekan A, B per C, pecahan. Tekan lagi, puluhan. Pecahan, perpuluhan. Nak tekan kepada pecahan tak wajar, kena tekan shift. Dapatkan D per C, baru jadi negatif 5/3. Okay. Tu kalkulator. Okay, jadi kat sini tadi kamu dapat negatif 5/3. Okey, dapatlah pecahan tak wajar ni negatif 5/3. Okey, seterusnya samakan penyebut. Okey, samakan dengan apa? Samakan dengan nombor 6. 3 darab 2, 6. Atas pun darab dengan 2. 2 ni darab dengan 3. Atas pun darab dengan 3. Bila dah sama dah penyebut, barulah kamu susunkan dia dalam garis nombor. Okey, itu tugasan kamu Okey, cikgu dah tunjuk dah cara buat, pastikan buat. Jangan kamu simpan tugasan tu berlambak-lambak sampai jadi lambatkan kerja untuk kamu. Cikgu bagi kerja, cikgu bagi tugasan berdasarkan apa yang kita belajar. Tak ada cikgu bagi tugasan lebih daripada tu. Jadi jangan tangguh jangan tangguh buat kerja. Bila dia cikgu suruh buat tu siapkan. Okey, kalau waktu yang sejam ni cikgu tak macam kelas lain yang tinggalkan kamu buat kerja sebab cikgu sayanglah waktu ni je cikgu nak ajar kamu. Jadi waktu lain tu yang kamu free tu petang ke, pastikan siap, pastikan buat dan jangan tangguh-tangguh sampai tugasan yang daripada dulu pun tak siap dah lambat dah kerja kamu Pastikan ingat bila PDPR ni jangan tangguhkan tugasan. Bila cikgu bagi buat terus. Buat kat mana? Buku latihan matematik. Buku kotak tu. Jangan kalau tak ada mana-mana yang ada. Janji buat. Janji kamu buat. Janji apa yang ilmu cikgu bagi kat kamu sampai. Okey. Seterusnya kita pergi kepada bagaimanakah anda membandingkan dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib. Tertib menaik ataupun tertib menurun. Okey, tengok contoh 10. Kita tengok contoh 10. Banding dan susun pecahan berikut mengikut tertib menaik. Okey, langkah pertama di sini dia samakan penyebut. Okey, nampak tak penyebut kat sini nombor 4, kat sini 4, kat sini 4, kat sini 2. Nak tukarkan kepada 8. Nak tukarkan kepada penyebut yang paling besar iaitu 8. Kita nak samakan dengan 8. Okey, macam mana nak samakan dengan 8? Cuba tengok sini. Kalau 4 ni, 4 kena darab dengan 2 dapat 8. Jadi 4 ni darab dengan 2, 8. 3 pun mesti darab dengan 2. Bila bawah darab dengan 2, atas pun darab 2. Sebab tu dapat 6/8. Okey, sama juga negatif 1, 1/4. 4 darab 2, 8. Atas pun darab dengan 2. Jadilah negatif 1, 2/8. Okey, 1/2. 1/2 pun sama. Darab dengan 4. Darab dengan 4, 8. Jadi atas pun darab dengan 4. Dapatlah 4/8. Okey, macam mana kita nak masukkan dalam garis nombor? Okey, yang pertama buat garis nombor dan letaklah kosong kat sini. Letaklah kosong kat situ. Jadi kat mana kita nak tahu sengatan dia berapa? Okey, kita tengok yang positif dulu. Okey, clue dia, sudah cakap clue dia apa? Clue, tip dia apa? Tip dia yang pertama tengok nombor apa? Penyebut. Penyebut tu yang mana? Penyebut yang mana? Nombor penyebut yang mana?
Yang 8 tu. Yang duduk bawah. Kalau pecahan betul. Yang 8 ni. Ini penyebut. Atas disebut sebagai pengangka. Atas ni angka, pengangka. Pengangka. Okey, bawah ni penyebut. Okey, tengok 8. 8. Jadi kena ada 8 sengatan. Okey, bola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, yang ke-8 tu automatik jadi nombor 1. Kenapa 1? Sebab 8 per 8. 88. 8 bagi 8 kan dapat 1. Okey, bila dah buat sengatan sebanyak 8, baru kamu aturkan nombor ni. Okey, kena pasti nombor positif dia yang mana? Nombor positif. Positif duduk sebelah kanan. Yang mana 1 nombor positif? Iaitu 1/8 positif dan 1 je. Okey, 4/8. Okey, 1/8 dan 4/8. Okey, masukkanlah dalam ni. Okey, macam mana nak tahu kat situ 1/8? Biasalah macam lepas kosong mesti 1. Lepas kosong 1. Okey, sebetulnya yang bawah ni pun sama per 8. Lepas 1, sini 2, sini 3. 4, 5, 6, 7, 8. 8/8. Ni bawah ni semua per 8. Okey. Jadi dah dapat dah kat sini. Letaklah 1/8. Ini ada pada soalan. Tetapi 4/8 ni belum selesai lagi. Awak kena tukar kepada soalan. Soalan dia dah kecilkan 1/2. Jadi pastikan jawapan akhir kamu adalah daripada soalan atas ni. Yang ni. Daripada soalan atas ni. Yang kalau kita tak tukar lagi tu masih dalam jalan kerja. Okey, seterusnya. Positif tu dah settle. Okey, sekarang kita pergi negatif pula. Okey, kita pergi pada negatif. Okey, macam biasa ada 8 sengatan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, letak negatif 1. Okey, kosong negatif 1. Okey, disebabkan soalan ada negatif 1/58, jadi kita teruskan lagi dengan atas sikit. Dengan 8 sengatan seterusnya. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, lepas negatif 1 letaklah kat sini negatif 2. Okey. Seterusnya, macam mana kita nak letak nombor tu? Okey, nombor-nombor tu kalau nak letak pastikan kamu letak kat sini setiap satu ni per 8 dulu, per 8. Okey, per 8. Okey, jadi kita letak sini negatif 1. Negatif 2. Okey, lepas negatif 2, negatif 3/8. Dapatlah tu, sebab tu letak kat sengatan kat sini, negatif 3. Ni negatif 4, ni negatif 5. Okey, negatif 6/8. Daripada soalan jumpa dah. Negatif 8, negatif 7/8. 1. Okey, bila 1, macam mana kita nak teruskan? Nak letak apa pula lepas 1? Okey, sama juga. Letak nombor 1 ni depan dia. Negatif 1 besar per 8. Letak sini 1. Lepas nombor 1, nombor 2. Lepas nombor 2, nombor 3 per 8. Letak ni nombor 3. Lepas nombor 3, nombor 4. Tapi yang sama semua per 1/8 ni sama. 4. 5, ini 6, ini 7 dan seterusnya. Okey, jadi kat mana soalan akan dekat sini dah jumpa dah sini. Okey. Kemudian kita punya ni kecilkan dapatlah negatif 1/4. Okeylah satu lagi negatif 1 5/8. Okey, dah siap yang tu. Dah siap untuk garis nombor. Seterusnya barulah kita ikut tertib menaik ataupun menurun. Menaik tu macam mana menaik? Macam kita naik tangga kan, daripada kecil ke besar. Tertib menaik daripada kecil ke besar. Macam mana tahu kecil yang besar? Yang kecil mestilah nombor negatif. Yang ni yang paling kecil. Kecil, sini ke paling besar. Okey, macam nak susun. Ambillah susunan ni. Ni yang paling kecil. Ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Okey, aturlah kat sini jawapan dia. Macam tu dah siap. Macam mana tertib menurun? Daripada nombor besar ke kecil, terbalikkan nombor ni. Start pada 1/2 dan sampai hingga negatif 1, 5/8.
besar ke kecil. Okey. Okey, bandingkan pecahan mengikut tertib menaik dan menurun. Yang ni tak apa kot latihan ni, awak dah boleh faham dah sikit. Kita teruskan lagi. Bagaimanakah anda membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi pecahan positif dan pecahan negatif? Okey, gabungan operasi bagi pecahan positif dan juga pecahan negatif. Okey, cuba tengok kat sini. Apa yang dimaksud dengan gabungan adalah operasi tambah, tolak, darab, bahagi tu. Dalam satu soalan dia letak. Okey, cuba tengok contoh 11. Okey, selesaikan 1/2/3 darab 2/5 tolak 5/6. Okey, ni walaupun gabungan operasi bentuk pecahan tetapi sama juga kita kena buat, iaitu selesaikan dulu dalam kurungan. Dalam kurungan kena selesaikan dulu. Cikgu nak awak dapat bezakan antara kurungan yang perlu selesai dulu dengan kurungan lain. Contoh, negatif 1/2 dia tak dalam kurungan. Adakah pecahan, adakah kurungan ni kena buat dulu? Ada respon tak? Adakah kurungan yang macam ni kena buat dulu, kena selesaikan dulu? Ya ke tak? Ya. Bukan salah. Ni sebab tu cikgu awak kena ingat betul-betul cikgu cakap. Kurungan, cuba tengok dalam kurungan ni, ada berapa nombor? Ada berapa nombor? Ada satu nombor kan? Satu nombor sahaja. Satu nombor ni bukan kalangan kurungan yang buat dulu. Yang buat dulu dalam kurungan ni ada 2 nombor atau lebih. Ada 2 nombor atau lebih nombor. Ada 3 nombor, ada 4 nombor, ada 5 nombor atau lebih. Faham tak? Faham? Faham. Okey, dalam ni cuba tengok dalam kurungan ni kan. Ada 2 nombor kan? Kalau 2 nombor, kurungan ni kena buat dulu. Okey, kalau kurungan, okey, seterusnya macam ni contoh lain. Okey, kalau kurungan satu ni, kalau kurungan yang kelima ni, yang ni kurungan ni ada satu nombor ni, ini bermaksud dia nak pisahkan antara bahagi dengan tolak. Antara bahagi dan juga tolak. Jadi dalam ni ada satu nombor, jadi tak perlulah selesai kurungan yang dalam ni. Tak perlulah selesai, nak selesai dengan apa? Nombor dia ada satu je kan, awak nak tolak, nak tambah dengan apa kan? Okey, kita sambung dulu yang ni. Okey, macam biasa kamu dah belajar kat suara rendah untuk operasi pecahan. Okey, jadi kat sini untuk pecahan tolak ni, kenapa jadi 30? Kenapa jadi 30? Macam mana 2/5 tolak 5/6 jadi 12 tolak 5/30. Macam mana dapat 30? Siapa nak respon? Macam mana dapat 30? Tak ingat dah ke? Tak ingat dah? Ni kena samakan penyebut. Kena samakan penyebut. Macam mana nak samakan penyebut? Darat silang. 5 ni darat dengan apa? 5 darat dengan berapa darat silang? Tengok nombor sebelah dia. Nombor apa ni? Nombor 6. Jadi 5 darat dengan 6. Atas pun sama. Bila bawah darat dengan 6, atas pun darat dengan 6. Okey, nombor 6 ni darat dengan mana pula? Darat nombor sebelah dia. Nombor sebelah dia nombor apa ni? 5. Nombor 5 ni. 6 ni darat dengan 5. Sebelah dia darat dengan 5. Atas pun darat dengan 5. 6 darat 2. Dapat apa? 12. Tak sini 12. Okey, 5 darat 5, 25. Jadi, 2 ni kita sekalikan. 6 darat 5 dapat 30. Sebab tu dapat 30. Okey, dapat 30. Kemudian, nak kena buat apa? Selesai dalam kurungan. Selesai dalam kurungan dulu kan. Jadi 12 tolak 25. 12 tolak 25 dapat negatif 13. Dapat negatif 13. Contoh. Awak jangan salah tekan pula nanti. Contoh 12 tolak 25. Dan, okey, nampak tak?
negatif 13. Pastikan negatif ni letak sekali dalam kurungan ni. Jadi negatif 13. 30 ni kenapa? Kita tak kira kan, kita turun je lah balik. Turun je. Okay, 30. Okay, kemudian soalan langkah seterusnya. Siapa yang pandai potong ni CP5, siapa tak pandai tu tekan kalkulator. Okay, tekan kalkulator, ingat pesan cikgu. Daripada soalan kamu terus dapat jawapan 13/18 ni tak ada markah. Tanpa jalan kira. Walaupun jawapan kamu kat sini, jawapan kamu betul, tetapi langkah ni tak ada, kosong. Okey, jadi apa maksud cikgu? Maksudnya kalkulator kamu ni membantu kamu dapat markah. So gunakan kalkulator ni untuk kira. Untuk buat jalan kira. Untuk buat langkah-langkah pengiraan. Bukan guna kalkulator terus dapat jawapan. Kalau kalkulator terus dapat jawapan, kosong. Cikgu takkan, cikgu terus tulis pangkah Walaupun tu betul tapi jalan kira tak ada, kosong. Rugilah kalau kamu buat betul tapi tak ada pengiraan. Okey, jadi kita pergi kepada langkah ni. Macam mana kita nak tekan kalkulator. Okey, macam biasa kalkulator kamu ni. Tekan pecahan. 5/3. Darab. Okey, kalau soalan tu ada kurungan, letak kurungan. Kurungan negatif 13 pecahan 13/30. Tutup kurungan. Okey, sama dengan negatif 13/18. Okey, ni lah jawapan dia. Negatif 13/18. Okey, faham? Faham? Faham tak? Okey. Seterusnya, kita pergi pada soalan B. Okey, pastikan kamu ingat belajar seperti dalam kelas. Belajar seperti walaupun kamu duduk kat rumah, belajar macam duduk dalam kelas. Apa cikgu tanya, jawab. Kalau tak faham, tanya. Buka mic tu, cikgu macam mana cikgu kira tu dapat macam tu, tanya. Jangan tak tanya. Okey, boleh? Boleh. Cikgu nampak pun kamu buka mikrofon tu, buka je. Cikgu saya tak faham lah kenapa cikgu darab, kenapa cikgu tolak, kenapa cikgu bahagi, tanya. Sebab nanti latihan, nanti kamu kena buat, kamu nak tanya siapa? Kena tanya cikgu lah. Nak tanya ibu bapa kamu. Cikgu ada tanya. Okey, seterusnya kita pergi pada B. Okey, soalan B. 5/8 tambah 1/1/3 bahagi kurungan negatif 5/6. Okey, kenapa dibirukan? Sebab dia kata kita mesti ikut tertib, iaitu yang pertama kena buat kurungan dulu. Kurungan ni, kurungan ada 2 nombor atau lebih nombor. Yang kedua darab atau bahagi. Yang last sekali, pangkat yang paling rendah sekali adalah tambah dengan tolak. Okey, jadi kat sini bahagi. Okey, so kena buat bahagi dulu. Okey, bahagi. Bahagi dalam bentuk pecahan, langkah dia yang perlu kamu ingat, bahagi kena tukar kepada darab dan nombor ni terbalikkan. Okay, cuba perhatikan 5 ni duduk atas, bila kita tukar pada darab, 5 ni duduk di bawah. Okey, 6 ni duduk di bawah, bila dah terbalikkan 6 ni jadi duduk di atas. Okey, bila masa kita terbalikkan, nombor sebelum ke nombor selepas? Pastikan kamu terbalikkan nombor selepas darab ni, nombor sini. Selepas operasi ditukarkan kepada darab. Nombor yang depan ni jangan kamu terbalikkan. Nombor yang depan ni asalkan. Biar asal letak darab dan nombor selepas darab tu kamu terbalikkan. Okey, daripada nombor ni, nombor pecahan bercampur iaitu 1/1/3 ni kena tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Seperti cikgu ajar tadi, cikgu ulang balik macam mana nak tukar kepada pecahan tak wajar. 1, tekan 1 pecahan 3, 1/1/3. Pastikan tekan sama dengan dulu, pastikan dia duduk di bahagian jawapan ni dulu. Jawapan ni dulu, 1/1/3 dulu, baru tekan shift. Tekan pecahan tu balik.
Dapat 4/3. Okey, dah dapat 4/3, letak kat sini 4/3. Okey, dah dapat 4/3. Langkah seterusnya, kena kira lah darab. Sebab bahagi dengan darab ni masih duduk dalam pangkat yang sama. Masih duduk dalam aturan yang sama, pangkat yang sama. So, kita kena buat darab dulu. Kena buat darab dulu. 5/8 ni walaupun kita tak kira, tetapi dia masih duduk di bahagian hadapan, tulis balik duduk di bahagian depan. Jelas? Jelas. Jelas. Okey, pastikan duduk di bahagian depan. Jangan kamu walaupun darab ni kena buat dulu, kamu letak di bahagian belakang. Contohnya kalau kita darab kan, okey, contohnya bila kamu darab, dapatlah jawapan dia -8/5. Lepas tu kamu pergi tukar pula letak yang depan tu duduk belakang. Macam ni, 5/8 awak letak kat belakang dia. Ini salah macam ni salah. Sebab 5/8 ni duduk di depan kan. 5/8 ni mestikan duduk di bahagian depan. Sebab daripada soalan dia duduk di bahagian depan. Okey, macam ini cara-cara penulisan menjawab soalan matematik sekolah menengah. Tak nak ada yang jawab soalan matematik dalam bentuk lazim macam sekolah rendah tu Ingat yang ni, tengok dan ingat yang cikgu pesan dan tengok cara cikgu tulis macam mana, sama seperti dalam buku teks tu. Okey, kenapa cikgu guna buku teks? Sebab semua ada. Semua dah dapat buku teks. So kita guna apa yang ada. Kalau cikgu bagi kertas lain kan tak ada printer lah, nak print, tak ada tular, tak ada ni lah. So kita rujuk buku yang sama. Okey, seterusnya kita sambung. Kita nak kira pula. Okey, kira darab. Okey, kita nak kira darab. Okey, 4/3 darab. 4/3 darab kurungan negatif 6/5. 6/5 tutup kurungan. Okey, sama dengan, sekarang ni dibagi pecahan bercampur. Tukar kepada pecahan tak wajar, jadi negatif 8/5. Kenapa kita kena tukar pecahan tak wajar? Cikgu tanya, kenapa tak terus je tulis satu apa tadi? 1/3/5. Kenapa tulis negatif 8/5? Okey, sebabnya kita masih dalam jalan kerja. Dan kerja kalau boleh masa dalam kerja kita buat pecahan tu dalam bentuk pecahan tak wajar untuk memudahkan pengiraan. Okey, seterusnya dah dapat langkah yang ni. Kita tengok ni, tambah dengan tolak. Tambah tolak jadi apa? Sama ke tak simbol ni? Positif ke negatif? Tambah tolak positif ke negatif? Apa dia, Alia? Positif. Positif ke negatif? Negatif. Negatif. Tambah dengan tolak. Ingat cikgu kata kalau tambah dengan tolak simbol dia tak sama, tambah dengan tolak simbol dia tak sama, negatif. Lelaki kaum perempuan kan negatif. Simbol sama, lelaki kawan dengan lelaki. Tak apalah positif. Perempuan kawan dengan perempuan. Positif. Yang tak sama jadi negatif. Jadi dekat sini dia tukarkan siap-siap terus jadi negatif. 25/40 tolak 64/40. Macam mana dapat 25? Sebab dia samakan penyebut. Aku nak padam dulu. Okey, dia samakan penyebut. Kat mana samakan penyebut? Kena darab silang. Okey, di mana 8 ni kena darab dengan 5. 8 ni kena darab 5. Atas pun kena darab dengan 5. Mana cikgu dapat 5? Cikgu ambil dekat sebelah ni. Sebelah 8 ni ada nombor 5 ni nama darab silang. Okey, 5 ni darab dengan berapa? 8. Betul. 5 ni kena darab 8. Ataupun darab 8. 5 darab 5, 25.
8 dan 8, 64. Bawah dia semua per 40. Okey, seterusnya awak tekanlah kalkulator. Kalkulator, type je 25 per 40. 40 tolak 64 per 40. Betul tak? Okey, dapatlah jawapan dia negatif 39. Negatif 39 per 40. Okey, dapatlah, tetaplah jawapan kat sini. Okey, setakat ni ada nak tanya soalan? Ada nak tanya soalan? Kita pukul 9.45 dah sekarang. Okey, nilaikan setiap yang berikut. Okey, ini latihan nombor 2. Latihan nombor 2. Okey, yang bawah ni penyelesaian masalah. Okey, sikit lagi nak habis. Kejap Okey, jadi latihan nombor 1 tadi. Ni. Awak dah lantik guru kelas ke belum? Guru kelas. Tua kelas. Kamu lantik ketua kelas ke belum? Kelas kamu? Belum. Belum lagi. Syamira, tolong cikgu tulis latihan ni up dekat ni up dekat kat Telegram. Latih diri 1.3A muka surat 15. Okey, satu lagi latih diri 1.3C muka surat apa ni? 16. Okey, boleh Syamira? Boleh. Okey. So sikit lagi cikgu nak ajar sikit lagi penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Okey, masalah ni macam biasalah. Macam kamu belajar sekolah rendah hari tu, kita kena pasti memahami soalan, boleh tengok buku teks. Okey, merancang strategi. Okey, melaksanakan strategi dan juga membuat refleksi. Okey, muka surat 18 kita. Kita bab 1 habis sampai muka surat berapa Okey, lepas tu kita nak masuk perpuluhan pula. Perpuluhan tak masuk. Okey, next class kita akan masuk perpuluhan. Jadi kalau tak faham lemah perpuluhan, cepat-cepat cikgu buka je open link GM terus masuk cepat-cepat jangan lambat-lambat. Kita habiskan perpuluhan, lepas tu kita dah boleh masuk bab 2. Okey, kelas kamu macam lambat sikit hari tu sebab banyak jatuh waktu cuti sekolah. Sebab tu kita kena laju sikit Okey, jadi yang ni boleh tengok je sendiri ataupun nanti next class kita bila? Next class kita esok. Okey, esok nanti cikgu akan terangkan macam mana kita nak buat pengiraan penyelesaian masalah. Okey, ada lagi nak tanya? Ada nak tanya? Tak ada. Jadi cikgu nak cikgu nak apa? Cikgu nak offkan 10 minit awal kerana nak bagi laluan untuk kelas seterusnya. Kelas cikgu pun ada seterusnya. Kamu pun ada next class. Sekejap lagi subjek apa? Sekejap lagi subjek apa? Rehat. Lepas tu sains. Lepas tu sains. Rehat. Lepas rehat sains. Sains apa aja? Sains cikgu apa? Cikgu Zarina. Cikgu Zarina. Okey, itu saja untuk hari ni. Nanti dah siap dah siap rakaman cikgu upkan dalam group. Nanti boleh tengok rakaman tengok sampai faham, okey? Okey. Okey. Okey, bagus. Macam itulah. Okey, jadi itu saja untuk hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada esok hari. Esok ada kelas kan? Jangan masuk lambat Cikgu pukul 9 je kalau boleh cikgu nak on terus. Sebab kita takut tak cukup masa nanti. Okey kelas, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai cikgu.
Bye-bye.